Macam selalu cakap, tak apa, hari tu anak tu 6 tahun tak cakap juga. Tapi sekarang dah jadi doktor. So bila tu orang akan selalu cakap macam tu. Kalau tak ada macam pengetahuan background tu, mungkin kita akan terjatuh kat situ. Kita buang masa. Kita buang masa yang 4 tahun yang kita biarkan tu. So intervensi awal tu yang penting. Saya Ahmad Syauqi, ayah kepada Uzai. Saya Munirah, mak kepada Uzai. Yang ini Ahmad Uzai, Ahmad Syauqi. Cycle Uzai cycle. Uzai anak ketiga daripada 4 adik-beradik yang lain. So anak kembar pertama, dia kembar 3 sebenarnya, tapi nombor 2 meninggal lepas 3 hari. So tinggal nombor 1 dan nombor 3. So apa yang kita orang ada ialah Uzai, lepas Uzai keluar, dilahirkan, kita dapat nampak perbezaan tu masa umur dia 1 tahun setengah. 1 tahun setengah tu berbeza dengan abang kakak ni. So kat situ, since wife pun ada background dengan psikologi, so kita orang start tengok ni ada lain daripada yang lain. Macam mana? Dekat situ yang kita orang terus buat appointment dengan doktor. Lepas tu memang disahkan autism lah dengan juga hyperaktif. So dari situ kita orang dah start buat terapi intervensi awal lah untuk dia punya ni. Kan Zai? Tapi masa kecil memang kiranya dia under severe autism yang mengamuk teruk. Lepas tu tidur pun kejap je sebab hyperaktif kan. So memang masa tu banyak cabaran lah kita orang dengan dia punya mengamuk. Kita tu tak faham kan kenapa duk nangis. So susah lah masa tu kiranya nak membesarkan dia dengan kita orang pun tak faham dia macam mana nak, dia pun tak tahu nak ekspresi diri macam mana kan. Bukanlah mengejutkan, because benda tu macam kita expected juga. Dah expected since dia ada kelainan. So penerimaan tu lagi senang lah untuk kita orang macam terus terima. Okay, sekarang kita kena buat apa, terus fikir apa nak buat instead of macam kita orang sedih semua tu. Apa spektrum dia, apa sebenarnya diagnosis dia. So diagnosis dia adalah autism, dan speech delay dan hyperaktif. Ya. Dia penat lah sebab macam tidur pun dia tidur pukul 1, pukul 2. Lepas tu bila kita orang bangun pukul subuh tu dia dah bangun. So kita orang pun tak cukup tidur. Siang hari tu kehidupan macam normal kan, anak-anak lain semua. Sebab masa dia 3 tahun kita orang dah ada anak lagi seorang, baby. So masa tu 4 anak semua bawah umur 4 tahun. So penat lah kan, anak kecil-kecil semua. Kita tak cukup tidur, lepas tu dia punya mengamuk tak pasal-pasal. Lepas tu dia ada sensory punya isu. Bila pakai lampin tu, dia dah ada najis kan, tak selesa nak bagi tahu tak tahu. So dia letak tangan dia, habis dia calik kat tempat semua. So kita pun dah lah penat, lepas tu kena buat benda-benda macam tu. So adalah rasa macam susahnya macam tu kan. Lepas tu macam sedih juga, macam sampai bila nak macam ni. Tapi kita orang duduk lepas tu fikir macam apa kita nak buat selanjutnya daripada macam bersedih je kan. So kita ambil tindakan Hari ke hari ke hari. Daripada nak planning bulan depan nak buat apa minggu depan, tak. Kita tengok esok je, esok apa jadi. Esok apa jadi. Kalau dah fikir jauh sangat, pening. Jadi stres pula kan. So tak apa, kita take satu perkara one time at satu masa. Kalau kata yang tak kenal dan kalau tempat baru, especially kita keluar, banyak bawa ke mall, kedai-kedai, dia banyak mengeluarkan bunyi-bunyi dan selalu terlompat-lompat. So kalau kata masyarakat selalu ingatkan yang ini adalah kategori nakal, mak ayah tak kawal, mak ayah tak ajar. Kurang disiplin lah. Kurang disiplin di situ. So kalau kata yang betul-betul faham atau aware pasal autism, maknanya tindakan yang Uzai buat tu adalah luar kawalan. Dia akan boleh bersabar lagi. Dia lebih kepada yang tak faham langsung, ingat disengajakan. Yang itu dia akan terus marah dan dia akan impact kepada kita orang. Kadang-kadang dia tegur tu dia macam shh terus. You dekat meja sebelah mendengar pun macam tahu ditujukan kepada siapa kan. Kadang-kadang kita hantar wakil, ambassador abang dia kan, bagi create awareness, cerita balik, minta maaf dulu. Yang kita adik saya sebenarnya autism dan dia tak boleh kawal apa tindakan dia. So far perasaan tu tak ada, cumanya kita consider tempat yang kita nak pergi tu. Kalau kita memang tahu tempat tu mampat,
terlalu rapat, terlalu ramai. Kita orang cuba elakkan. Ataupun kalau katalah kita dijemput untuk pergi kenduri, kita orang akan tetap pergi kenduri tu. Kita orang akan try attack kenduri tu pukul 12, di mana kenduri tu baru bermula. Kita orang tetap hadir, atau kita orang pergi lambat betul pukul 4. Contohnya untuk kenduri tengah hari. Janganlah cuba nak pergi pukul 1, 2, di mana yang tu peak time untuk kenduri. Tu contoh dia. So kita orang cari, kita orang tetap pergi. Cumanya kita try adjust masa tu. Ada juga kiranya bila dah belajar tu, masa kita nampak berbeza tu, kita dah terus boleh ambil tindakan. Sebab dia macam selalu orang macam, oh tak apa, ni baru 2 tahun, nanti 4 tahun tahu lah cakap. Dia macam common untuk orang fikir macam tu kan. Macam selalu cakap, tak apa, hari tu anak tu 6 tahun tak cakap juga, tapi sekarang dah jadi doktor. So bila tu orang akan selalu cakap macam tu, kalau tak ada macam pengetahuan background tu, mungkin kita akan terjatuh kat situ, kita buang masa. Kita buang masa yang 4 tahun yang kita biarkan tu. So intervensi awal tu yang penting. Alhamdulillah kat situ lah. Kiranya daripada tu kan, memang minat untuk belajar bidang tu pun sebab untuk keluarga juga. Untuk adik-beradik, kita memang kita integratekan dia orang dalam kehidupan Uzai. Suka tak suka, ni adik dia orang. Dia orang kena terima. So kalau kata dia nak pergi mana-mana yang memerlukan jemputan tu hanya terhad untuk hari saja atau untuk atiran saja, kita tak pergi terus. Kalau nak, dia datang package. So kat situ dia bantu yang adik-adik yang lain pun faham, maknanya kalau apa-apa kita akan pergi sebagai keluarga. Sebab kita tak nak nanti bila anak besar, anak nampak macam, dulu mak tinggalkan je. So takut nanti bila, yelah kita orang pun tak tahu sampai bila kan. Takut nanti diorang pun macam, tak apa, saya ada keluarga saya, tinggalkan. Mak bapak pun dulu macam tu juga, kalau berjalan tinggalkan. So kita nak terapkan, itu macam kecil. Tapi sekarang bila dah besar, diorang tak faham. Diorang faham lah kalau macam pada ketika macam kalau kena ada pengecualian tu, diorang dah faham kenapa. Saat masa kecil takut tak faham kan. Diorang cuma nampak apa perbuatan mak bapak kan. Kita cuba macam-macam. Dia bila adik-beradik lain buat aktiviti lain, kita penglibatan untuk dia juga. Swimming, tenis, futsal. So bila basikal ni baru kita nampak, yang ni dia betul minat. Roda-roda ni dia minat lebih. Untuk skuter, roda 3, basikal, semua jenis basikal, roda 4 ke, roda 3, roda 2, semua dia okey. Mungkin yang angin tu kot yang dia suka kan, sensori tu. So start dengan balance bike, basikal imbang. Yang dia tak ada pedal. So dia start main dan dia boleh imbang dah. Bila kita gerakkan ke basikal biasa yang ada pedal, dia terus lompat daripada basikal imbang tu, balancing bike tu straight ke basikal 2 tayar, tak payah pakai trainer. Kat situ macam okey, dia dah start suka kayuh dan dia boleh kayuh kat mana-mana je tempat ruang kecil pun dia boleh corner kiri kanan tu. Tu rasanya balancing dia agak bagus kat situ. Even kalau dia main monkey bar atau kat padang permainan pun, memang dia punya imbangan tu, balancing lebih baik daripada adik-adik yang lain. Bahagian tu dia boleh berdiri atas monkey bar yang tinggi tu, dia punya gayat pun dia tak gayat. Berani dia lebih sikit. Mungkin tu kelebihan dia lah. Bahagian tu, atau mungkin juga itu kekurangan dia pasal dia tak tahu itu bahaya. It could be the strength and also the weakness. So kat situ start with the cycling tu, pergi kedai, mana-mana ada basikal, pergi rumah kawan ke ada basikal anak dia orang kan, dia akan naik. Dia akan cuba naik. So nampak minat dia ke arah beroda tu lebih. Sejauh yang paling jauh so far record ialah untuk satu kali ride ialah 400 km. 26 jam kan? Dalam masa 26 jam tu dia ride 400 km. Sebab event tu kena buat dalam 27 jam. Alhamdulillah dia habis 26 jam. Kalau dari kecil-kecil tu memang yang dia memang mengamuk punya tantrum semua memang ada. Tapi lama-kelamaan dia dah okey yang dari segi behaviour, perangai dia. Tapi yang kita orang nampak dan terapis semua nampak, dia punya progress kognitif tu banyak improve lepas start cycling. So mungkin tu kerana dia punya integrasi otak kiri dan kanan kan bila buat aktiviti sukan ni semua. So memang semua terapis memang nampak dia punya aktiviti kayuh basikal ni memberi banyak benefit kepada diri dia. Tu yang kalau macam bacaan pun, sebab dia dah 12 tahun, masa 7 tahun kita orang tak start membaca pun. Sebab yelah kalau duduk diam pun tak boleh. So kita orang tak ikut kepada 7 tahun tu kena tahu baca. Kita ikut kepada dia punya perkembangan.
So baru yang start membaca semua dan alhamdulillah memang boleh pick up. Kiranya kalau kita start dulu memang macam agak mustahil untuk buat. So tu yang memang nampak lah dia punya beza dari segi perangai, dia punya tidur dia, dengar cakap. Sebab kan bila buat basikal kan banyak kena dengar instruction kan. Tu yang bila kita repeat tu dia lagi faham maksud perkataan tu. Kalau setakat kita nak ajar, ini kiri, ini kanan, tak faham. Tapi bila cycle tu, every time kata kiri, kita akan belok kiri. So benda tu bila berulang-ulang, dia akan jadi lagi bagus untuk dia punya pemahaman perkataan. Left, right. Itu stop. Bicycle kan? Uzai happy bicycle kan? Pandangan personal lah. Memang betul diorang ada apa yang diorang nak tu, tapi kita tak boleh nak ikut sangat apa yang diorang nak. Sebab kalau kita ikut sangat, nanti dia akan macam tak dengar lah cakap kita. So apa yang kita Dia ada rigidity dia. Dia ada rigidity dia. Kalau nak buat tu kena buat benda yang sama. So kalau kita duk ikut benda yang tu, nanti susah kepada orang lain yang akan menjaga dia. Kalau macam contohnya kalau macam dia nak juga pergi mall kan. Lepas tu bila pergi mall tu kena yang sama. Lauk yang sama. Jadi yang tu yang akan jadi susah. Kalau dia mengamuk kat situ, kita akan cakap. Kalau mengamuk, kita akan balik. Kita kena berpegang kepada apa kita kata. Supaya dia nampak, oh kalau buat macam ni, akan jadi macam ni. Kena konsisten. Kalau tak konsisten, kejap boleh, kejap tak. So, tak membina dia punya konsep tu. Dia punya perangai semua tu kan. Buat benda sama tu memang mudah. Bangun pagi, pergi toilet. Tapi kalau kita pecah-pecah rutin dia, bangun pagi tak, basuh tangan, makan, lepas tu baru pergi toilet. So kita tukar. Kalau rutin tu mudah untuk dia. Lepas dah lama dia buat, dia akan buat benda sama. Tetapi nanti in the future kalau ada perubahan dan dia akan mendatangkan masalah. Pasal dia dah terikat dengan rutin yang sama setiap kali. Mall yang sama, kedai yang sama. So kita akan cuba tukar. Mungkin makan kedai ni, mungkin lauk ni bukan lauk hari ni, bukan lauk yang dia favourite dia suka. Lauk yang abang dia suka, adik dia suka. Join makan, try kelainan hari-hari. Kiranya dia pun kena adapt dengan orang lain jugalah. Kita kena ajar dia untuk adapt dengan orang lain juga. Pasal dalam real life nanti benda semua berlaku lain-lain, tak ada ikut rutin sendiri. Diorang dah ada plan dah yang diorang akan jaga. So untuk Uzai, kita planning future dia ialah kita ada plan nak buka kedai basikal atau dan mengajar basikal di mana Uzai boleh bekerja kat kedai itu sendiri, servis basikal, stay dengan benda yang diminat. Same time kita akan adakan kelas basikal untuk anak-anak istimewa yang lain, bagi diorang peluang untuk mencuba basikal. Tak kisah basikal tu 3 roda ke 4 roda ke, steering tu 1 ke tangan, nanti kita akan adjustkan basikal tu bagi dia boleh berkayu basikal, guna tangan, guna kaki dia, doesn't matter, asalkan minat basikal tu ada untuk semua, peluang tu wujud untuk semua. So itu impian dia, supaya Uzai dapat berdikari dan dapat kerja kat kedai tu, supervise. Tapi adik-adik dia pun dah diajar lah untuk monitor Uzai, jaga Uzai, dan mereka pun memang tahu dia apa jadi, dia akan jaga Uzai, insyaAllah. Nasihat saya ialah, berdasarkan pengalaman, paling penting ialah penerimaan. Penerimaan keluarga tu sendiri, antara suami dan isteri tu terima yang ini hakikat sekarang, yang anak tu anak istimewa. Kalau kita nak ubah, benda tu susah nak ubah, tapi nak perbaiki keadaan tu boleh. Boleh perbaiki keadaan tu untuk menjadi lebih baik. So kiranya jangan give up, teruskan usaha tu. Dan juga bila keluarga dah terima, harap dia pun boleh faham yang masyarakat pun sebenarnya mampu terima. Cumanya kita jangan push sangat limit tu. Macam kita harap masyarakat terima 100%. Kita pun kena give and take dengan masyarakat. Kan pasal diorang pun tak aware benda tu. Sometimes anak-anak istimewa ni nampak normal secara fizikal, tetapi hakikat dia bunyi-bunyi macam ni, orang tak faham, orang tak aware. So kita create awareness tu sekitar kita. Dan kalau macam tu kita berkawan dulu dengan kawan-kawan yang memang tahu pasal anak kita tu. Kedua, kalau boleh kita banyak luangkan lebih masa dengan anak kita, dengan aktiviti luar. Pasal aktiviti luar banyak membantu
perkembangan otak kiri dan kanan mereka. So apa yang lebih baik ialah macam dia orang buat aktiviti tu tak semestinya berbasikal. Lebih boleh kepada camping, hiking, waterfall, jalan-jalan, jogging kat taman. So kat situ kita akan pelan-pelan kita try integrasikan dia dengan masyarakat dan komuniti sekitar. Pelan-pelan dia jumpa dengan public. Jangan terlalu macam padat sangat kawasan tu. Orang terlalu ramai pasal dia pun overwhelmed, terlalu banyak streamingnya. So kita bawa pelan-pelan sikit dalam satu group. So masa tu kita try ubah-ubah. Mungkin kita nak pergi lebih awal sikit, lebih biasa. Kalau orang ramai pukul 8 pagi, kita try pergi pukul 7 dulu. Orang ni kurang sikit. Tapi makin hari kita try lengahkan 7.30, 8. So lama-lama dia biasa. Orang sikit pun dia boleh kawal diri dia. Orang ramai pun dia boleh kawal diri dia. Tempat sesak pun dia boleh kawal diri dia. So untuk benda tu berlaku, jangan expect benda tu berlaku dengan sekali mata. Tak. Proses tu mungkin ambil masa beberapa tahun. Tapi nanti hujung tu boleh nampak kegembiraan. Sendiri anak kita senyum, happy, buat benda yang dia suka. Dia suka hiking, dia suka waterfall, dia suka fishing mungkin. Kan? Kita sendiri akan rasa kemanisan tu, seronok dia tu nanti. Bukan Dia sekarang. punya hubungan keluarga tu. Bila nampak anak beradik kan, bila dah kotak kan dia selalu sendiri je. So kita cari benda yang dia suka, masuk ke dunia dia, membawa dia ke dunia kita. Sebab kotak kan budak autism ni selalu dia orang bersendirian, tak mix dengan orang lain. So kita slowly buatlah dia macam peningkatan macam mana kita nak buat tu. Kalau kita mungkin kat sekolah dulu, mungkin kita kalau kita flashback balik diri kita semua kat sekolah, dulu kita dah ada kawan-kawan yang ada autism. Autism tu mungkin sikit atau banyak. Kita tak perasan. Kat sekolah dulu mungkin ada kawan yang ada masalah bersosial, masalah berkawan dengan kawan lain, yang jadi ejekan kawan lain. Yang kalau dia buat benda, orang suruh dia buat, dia lurus. Mungkin dia ada sedikit autismnya factor kat situ. Tapi benda tu because tak aware, dia tak dirawat dan tak ada terapi untuk dia. So dia akan berlanjutan sekolah macam tu je. Semua sekarang ni awareness ni dengan ada media sosial dan sebagainya. So awareness tu adalah lebih mendalam lagi. So ramai lagi orang aware, senang je nak apa-apa Google je kan, boleh dapat kat internet. So kat situ alhamdulillah today punya world aware. Kalau boleh saya katakan dulu, kalau kata kat kampung kalau orang tak perasan ke apa, kita biar dia hanyut, kita panggil dia macam orang kurang waras, orang gila. Sebenarnya kalau dirawat mungkin berbeza future dia.